Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat pagi. Salam Syawal yang ke-20 buat yang baru join kita di pagi Syawal yang ke-20 ni. Semua sihat ke? Okey, mohon perkenalkan diri. Ustazah juga insya-Allah. Di sini nama diberi Ustazah Marini. Okey, Marini boleh panggil. Okey. Jadi kami dah bersiaran sejak daripada Ramadan lagi. Sekarang dah masuk Syawal kan. So kami menyambung pengajian Al-Quran untuk pemantapan bacaan dalam solat. InsyaAllah ada sahabat-sahabat yang mungkin nak memantapkan bacaan dalam solat tapi tak ada peluang sebelum ni. Jadi boleh rebut peluang yang ada ni, sama-sama mendapat manfaat. Bantu Ustazah untuk share kepada sahabat-sahabat yang lain, ahli keluarga, anak-anak. Ajak anak-anak sekali. Mungkin di hari Sabtu ni tak ada apa yang dibuat, jadi boleh sama-sama kita mengimarahkan majlis ilmu ni. InsyaAllah banyak manfaatnya. Selepas subuh Rasulullah SAW pernah bersabda, adalah waktu yang terbaik untuk kita membaca Al-Quran. Maksudnya masa itulah ingatan paling kuat. Kalau kita nak menghafal pun elok waktu pagi sebelum terbit matahari. Jadi ambil peluang ni sama-sama kita baca dengan bertajwid. InsyaAllah ada ganjarannya. Okey. Kita mulakan dulu dengan Ummul Kitab Al-Fatihah insyaAllah. Okey. Ikut sama-sama ikut Ustazah. Okey, hadiahkan kepada, niatkan untuk kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda, ummul mukminin, tabi'in at-tabi'in, seluruh umat muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggalkan kita, terutamanya untuk diri kita sendiri. Jarang kita hadiahkan Al-Fatihah untuk diri kita. Selalunya kita hadiahkan Al-Fatihah untuk orang yang dah telah meninggal. Tapi percayalah bahawa setiap ayat itu adalah asyifa, penyembuh. Dan juga kita boleh niatkan apa sahaja bila kita nak baca Al-Quran. Niatkan apa sahaja yang kita ingini. Contohnya kita nak kaya, kita nak Allah tambah rezeki kita, kita nak sihat, kita nak kebaikan dunia dan akhirat. Boleh niatkan apa saja. InsyaAllah antara kita ada yang doanya mustajab, doanya diangkat ke langit. Aminkan. Ramai malaikat yang mengaminkan balik. Jadi dengan asbab ada sahabat-sahabat kita yang mustajab doanya, doa kita pun akan dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Okay. InsyaAllah kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, bantu Ustazah untuk share kepada sahabat-sahabat yang lain. Okay, ada yang tak dapat tengok sekarang ni, mungkin boleh tengok rakaman kemudiannya insyaAllah. Kita ada rakaman untuk setiap sesi. Okay, seperti pagi sebelumnya kita akan share sedikit doa. Doa ni adalah kumpulan doa-doa yang Ustazah ambil daripada buku di sini, himpunan doa-doa pilihan dari Al-Quran dan Hadis. Ada terjemahannya sekali. Kita kreditkan kepada yang telah menyusun buku ni. Idea-idenya daripada almarhum Profesor Datuk Dr. Harundin dan Ustaz Ishak Din. Jadi semoga kita dapat manfaat.
Okey, kita share doa di sini, doa untuk mendapat segala kebaikan. Okey. Ustazah baca dalam bahasa Arab dulu. Okey, tengok sini. Allahumma aftah lana abwabal khair. Okey. Wa abwabal barakah. Wa abwaban ni'mah. Okey, dapat. Wa abwabar rizq. Wa abwabal quwwah. Wa abwabas sihhah. Wa abwabas salamah. Wa abwabal jannah. Dapat? Kita ulang lagi 2 kali. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah. Okey, wa abwabar rizq wa abwabal quwwah wa abwabas sihhah wa abwabas salamah wa abwabal jannah. Okay, Alhamdulillah. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan yang baru join. Okay, kita membaca doa pagi. Okay, Ustazah suka share doa-doa yang pendek. Semoga tak dapat hafal pun dalam bahasa Arab, kita dapat faham maksud dalam bahasa Melayu. Okay. Okay, maksudnya, Ya Allah, bukalah bagi kami pintu-pintu kebaikan. Okay. Lagi, kita nak mohon Allah membuka pintu keberkatan, pintu nikmat, pintu rezeki, pintu kekuatan, pintu kesihatan, pintu keselamatan dan pintu-pintu syurga, insya-Allah. Okey, kita tak tahu dalam majlis ilmu kita ni, okey, berjuta-juta malaikat mungkin hadirinya. Jadi kita rebut berdoa yang baik-baik, semoga ada malaikat yang mengaminkan untuk kita, untuk doa ni diangkat ke langit. InsyaAllah ada doa yang mustajab. Apalagi kalau ada di kalangan kita yang doanya amat mustajab. Doa kita mungkin kita orang yang berdosa, banyak salah, jadi peluang untuk kita juga untuk doa tu diangkat langit, ke langit, sebab ada sahabat-sahabat yang doanya mustajab. Okey, insya-Allah. Okey. Jadi untuk hari ini kita akan menyambung pengajian kita. Kita menggunakan modul yang sama juga. Okey, Ustazah kreditkan modul ni untuk penyusunnya, ideanya daripada Ustaz QR Jalaluddin bin Hasanuddin. QR maksudnya Quranic Reciter. Jadi banyak jasanya Ustaz Jalal ni, kerana telah menyusun satu modul yang komprehensif untuk kemahiran asas-asas membaca Al-Quran. Asas ni maksudnya daripada kenal huruf sampailah boleh kenal tanda bacaan, bacaan tanda, bacaan pendek, bacaan panjang 2 harakat, bacaan tanwin yang ada bacaan baris 2, juga bacaan sukun, bacaan pendek, bacaan mati dan bacaan bersabdu. Jadi ini adalah kemahiran asas saja. Jadi membaca Al-Quran dengan teknik yang inovatif. Inovatif maksudnya sebab kita ada alat bantu. Alat bantu, alat ketuk. Ada smiley pula sini. Okey. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Lama. Okey, dah lama tak jumpa Puan Hajar Residah. Apa khabar Puan? Salam Aidilfitri yang ke-20. Okey. Terima kasih kerana bersama kita pagi ini. Semoga keluarga semua sihat walafiat. Okey, kita menggunakan teknik Al-Badadi untuk penjelasan asas Al-Quran. Alat ketuk ni bukan untuk dibawa dalam solat. Alat ketuk ni untuk disiplinkan bacaan kita, memberi hak kepada setiap huruf. Contohnya kalau kita kena sebut dan ketuk untuk setiap huruf yang kita baca. Jadi kalau ada huruf yang kita tak ketuk tu, tak bunyikan, maksudnya kita mungkin menggugurkan hak huruf. Ini adalah latihan di luar solat supaya kita dapat disiplinkan di luar solat. InsyaAllah tak ada masalah lagi untuk membaca dengan
bertartil lah, maksudnya memberi hak kepada huruf dan bertajwid ketika dalam solat. Itu latihan di luar solat. Okey. Jadi kita akan menyambung untuk memantapkan lagi bacaan Al-Quran kita. Sebelum tu izinkan Ustazah share sikit. Kita akan masuk surah An-Nas. An-Nas, maksudnya kemenangan. Jadi sebelum tu kita akan tengok huruf-huruf yang kita mungkin perlu ulang kaji. Contohnya di sini Ustazah nak tunjukkan huruf ha pedas. Akan kita jumpa huruf ha dalam bacaan surah An-Nasr ni. Jadi kita tengok huruf yang berbaris ni. Ada baris atas, bunyi dia hamzah baris atas. Bunyi dia a. Sebut a dengan bacaan nipis. A dengan bunyi yang nipis, bukan o. Nipis kan, senyum kan, luas-luas. A. Dapat? Jadi bacaan yang kita nak tengok huruf ha. Ha. Ha pedas. Ha yang ada angin, nipis, bukan huruf H. Ha pedas tak sama dengan huruf H. Dia adalah huruf yang keluar daripada rongga kerongkong kita. Daripada rongga kerongkong yang tengah. Jadi ha pedas perlu keluar daripada tekak kita. Ha tak sama dengan huruf H. Jadi dia ada bacaan yang spicy. Kalau nak bagi tahu dekat anak-anak cucu kita, kita beritahu kat dia ada bacaan pedas. Ada bunyi pedas sikit. Jadi a ha. Dapat a ha. Jelas ke suara Ustazah? Tolong komen jelas. Kalau tu kita adjust setting. Tengok huruf seterusnya. Tengok huruf yang ada bacaan sukun. Sukun dalam bahasa Arab, bacaan kita dipanggil bacaan mati. Mati yang ada tanda si terbalik ni. Jadi si terbalik ni, huruf ha yang pedas. Jadi kalau kita nak tahu makhraj huruf apa-apa pun, kita kena matikan dia. Jadi baru kita tahu bunyi huruf yang keluar dekat mana, tempat keluarnya di mana. Jadi kita akan bariskan huruf sebelumnya. Contohnya kita bariskan huruf hamzah ni. Jadi tadi a. Matikan huruf ha yang pedas. Jadi dapat ada bunyi angin keluar. Assalamualaikum Tuan Kamaruzzaman Wahab. Alhamdulillah dapat bersama kita hari ini. Kita mantapkan dulu huruf-huruf yang kita akan baca dalam surah An-Nas nanti. Ustazah masuk ke bacaan bersabdu, bacaan yang ada tanda tasydid, tanda syaddah ni. Jadi kalau kita baca ha, kenapa kena tekan? Sebenarnya huruf ha yang bersabdu ni ada dua huruf. Huruf ha yang mati, dan huruf ha yang berbaris. Jadi kena tekankan huruf yang mati ni. Jadi ha. Dapat follow Ustazah? Sama-sama ikut. Ha. Dapat? Ha. Kalau di sini baris bawah, kita sebut hi. Katakanlah kita berjumpa dengan huruf. Ini sebagai simulasi saja supaya kita dapat membaca dengan bertajwid nanti. Contohnya huruf yang baris bawah. Jadi dekat sini jadi hi. Tengok barisnya. Yang ni jadi baris atas sebab yang ni baris atas. Kalau ni baris bawah, kita akan sebut baris bawah. Hi. Dapat kita tengok huruf yang kita akan jumpa lagi. Huruf Sad. Sebelum ni mungkin dah jumpa tapi mungkin tak nampak perbezaannya. Jadi Ustazah ulang balik sebab ada yang confuse huruf Sad dengan huruf Sin. Huruf Sad ni adalah huruf yang tebal. Berbeza dengan huruf Ha tadi, huruf yang nipis. Jadi huruf Sad tebalkan, keluarkan angin. Dia mesti kumpulkan udara di bawah mulut. Kedua gigi kena rapatkan. Gigi bawah dan gigi atas rapatkan. Jangan biar angin keluar. Kumpulkan udara di bawah mulut.
Jadi hujung lidah kita akan menekan bahagian gusi bawah ataupun bahagian gigi bawah. Okey. Kalau kita nak tahu tempat keluar ni, kita kena matikan huruf yang kita nak tahu tempat keluar huruf tu. Jadi huruf sod kita nak tahu, okey, kita matikan dia dan kita letak satu huruf di depannya. Jadi kalau kita baca aus, aus, okey, bunyi angin dia sebenarnya tak keluar dalam mulut kita. Dia berkumpul di bawah mulut kita. Jadi dia jadi tebal, bukan S, bukan huruf sin. Ada yang confuse. Okey, yang ni bukan huruf sod. Yang ni huruf sin adalah huruf S. Okey, yang ni adalah huruf S. Okey, sama dengan huruf S. Huruf sod ni bukan huruf S, dia tebal. Okey, kalau disebut S itu huruf sin. Kalau nak tebalkan huruf sod tu, kena kumpulkan udara di bawah mulut. Aus. Dapat? Okey. Jadi kalau kita tengok, okay, Assalamualaikum Puan Siti Hatijah. Okay, ahlan wa sahlan, baru join kita. Okey, diharap dapat manfaat untuk memantapkan lagi bacaan dalam solat kita, insya-Allah. Bantu Ustazah untuk share kepada rakan-rakan yang lain yang tak dapat join kita pagi ni. Okey, asbab kita share, niatkan untuk kita hadiahkan pahalanya untuk Allah yarham almarhum, okey, datuk-datuk kita, nenek-nenek kita, ibu bapa kita mana yang telah meninggal dunia. Okey, jadi tak banyak amal kita, bantu share pun insya-Allah ada pahala saham akhirat kita. Katakanlah satu huruf tu sahabat kita dah belajar hari ni dan dia dapat mantapkan bacaan dalam solat ni. Katakanlah dia berumur 40 tahun. Daripada usia 40 sebelum ni 40 tahun, sebelum 40 tahun tak dapat baca huruf sod dengan baik. Tapi asbab kita share hari ni, dia dapat membaca dengan bertajwid. Pahala tu kita tumpang sehinggalah akhir hayatnya selama mana dia solat. Jadi share sebanyak-banyaknya supaya bukan kita saja dapat manfaat, orang lain pun akan dapat manfaat, insya-Allah. Jadi Ustazah tengok ni kat sini ada huruf yang berbaris. Tadi kalau kita matikan jadi bunyi aus. Jadi kalau kita bariskan, kita bunyi hidupkan barisnya. Jadi baris atas jadi a. Okey, ini huruf sod jadi so. A so. Berbeza kalau kita matikan, kita bunyikan bunyi yang pertama huruf tu aus. Okey. Tengok huruf yang bersabdu. Huruf yang bersabdu macam kita tengok tadi huruf ha, ada dua huruf yang kita kena imagine. Maksudnya bila kita baca tu ada huruf yang pertama, huruf yang mati, huruf yang kedua adalah huruf follow huruf yang berbaris ni. Jadi as-so. Okey, dapat as-so. Bukan as-so. Kalau as-so adalah huruf yang berbaris ni tanpa sabdu. Yang ni sabdu. Sabdu ada dua huruf. As-so. Okey, dapat bezakan. Okey, alhamdulillah. Okey. Kita tengok pula surah yang kita nak baca hari ni. Surah apa? Surah An-Nas. Okey, An-Nas. Nak baca surah ni pun susah sebab ada huruf sod huruf yang kita kena tebalkan tadi. Mudahan kita dah dapat manfaat tadi. Jadi kita dapat baca dengan lebih baik, insya-Allah. Okey. Jadi surah An-Nas ni jelas ke? Surah ni boleh baca. Kalau dalam Al-Quran, siapa yang ada mushaf Al-Quran di rumah boleh tengok pada muka surat 603 603 di belakang sekali dalam juzuk 30 Surah An-Nas ni adalah surah yang ke berapa dalam Al-Quran. Kalau siapa yang cek, saya muat balik, surah yang ke 110. Kita ada 114 surah dalam Al-Quran. Jadi surah yang ke 110 di belakang sekali. Pendek sangat. Berapa ayat yang ada di sini? Ada 3 ayat. Antara surah yang terpendek. Ada lagi surah yang terpendek. Mungkin ada yang perasan surah apa lagi? Surah yang kita tengok sekarang ni surah An-Nas. Jadi surah lain lagi surah Al-Kautsar pun 3 ayat saja. Ni antara 2 surah yang terpendek, surah An-Nas dan surah Al-Kautsar. Tapi untuk hari ini kita akan memantapkan bacaan dalam surah An-Nas dulu. Jadi dia adalah surah
yang diturunkan di Mekah di masa Rasulullah SAW berada di Mekah. Okey. Jadi dia ada 3 ayat sahaja dalam juzuk 30. Apakah maksud An-Nas? An-Nas maksudnya pertolongan, pertolongan. Jadi surah ni adalah surah yang banyak diriwayatkan dalam hadis untuk surah yang mengembirakan Rasulullah SAW sebab ini adalah kemenangan kepada Nabi Muhammad SAW juga orang Islam lah yang telah berdakwah selama orang kata di lebih daripada 13 tahun di Mekah dan di Madinah campur semua dalam 20 tahun lebih, dekat 23 tahun. Jadi selepas pembukaan kota Mekah tu jadi surah ni diturunkan jadi adalah surah kemenangan jadi berita gembira untuk Rasulullah dan umat Islam. Okey, kita baca daripada bismillah tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi kita tengok tadi huruf ha yang pedas rah, bukan rah. Okey, ra kalau baris atas kena tebalkan dia, tak boleh rahma. Kalau kita panggil kawan kita Rahman, tak boleh kena dalam bahasa Arab ra dalam solat kita wajib baca dengan bertajwid, tak boleh ikut lahjah Melayu. Lahjah tu maksudnya sebutan Melayu, kita kena Arabkan dia sebab bahasa Al-Quran tu adalah bahasa Arab. Jadi tak sama dengan bahasa Melayu. Jadi rahma ada ha pedas, bukan R-O-H. Ha ni adalah ha yang ada angin, ha yang nipis. Jadi pastikan sebut betul-betul lah. Rahim, bukan rahim. Rahim. Okey, 2 harakat. Boleh? Kita ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat? Okey. Ayat yang pertama. Okey. Kita tengok huruf hamzah tadi. Kita dah jumpa huruf hamzah. Bezanya di sini baris bawah. Jadi huruf hamzah ni pun dinipiskan. Okay, kenapa dia menumpang? Sebab huruf hamzah ni bila dalam keadaan bacaan pendek maksudnya bacaan satu harakat, kita baca dengan bacaan yang nipis. Jadi bacaan yang nipis, okay, jadi i, bukan i dalam mulut kita. I, buka mulut luas-luas, senyum, sengih. I, dapat? Jadi i, za yang kecil ni, jadi za yang nipis. Jadi iza ada alif 2 harakat. Jadi tak boleh baca pendek. Bukan izaja. Iza, dapat? Ni huruf jim, titik bawah ni. Jadi ja, ini 4 ataupun 5 harakat sebab berjumpa dengan hamzah selepasnya. Okey, kalau baris atas selepasnya ada tanda ombak rindu ni ataupun tanda misai ni, ini adalah hukum dia mad wajib mutasil. Wajib maksudnya wajib. Okey, mutasil dalam keadaan wasal, dalam keadaan bersambung ataupun dalam keadaan wakaf, dia tetap dibaca dengan 4 paling minimum. Nak baca 5 pun boleh kalau nafas panjang, tapi yang terbaik dia ajar oleh guru saya, okey, syekh ni yang ada sanad, kita baca dengan 4 yang terbaik 4. Okey. Okey, boleh idza ja. Okey. Nipiskan. Okey, jangan berhenti di sini. Ni bacaan pendek, kena sambung. Nas. Okey, boleh. Nun baris atas, bukan no. Na. Okey, sengih supaya huruf tu jadi nipis. Huruf sad ni baru tebal. Nas. Ada angin, kumpulkan di bawah mulut kita supaya bunyi sad tu tebal. Bukan nas. Bukan huruf S. Bukan huruf sin. Jadi dia kena tebal. Nas. Okey, ni ru. Okey, ra pun sama dengan ra baris atas, dia kena tebal. Ra baris atas, ra baris depan tebal. Tak boleh baca ru. Bukan biru, biru. Bibir bawah kita ni akan ke depan sikit. Bibir bawah ni ke depan sikit. Jadi nasru, dapat nasru.
Bukan nasru. Nasru. Okey, dapat kalimah Allah. Okey. Jadi kita tak boleh berhenti di sini sebab selepasnya ada hamzah wasal. Dia alert kita untuk sambung ke huruf selepasnya yang ada tanda bacaan. Dekat sini tanda sabdu dan tanda baris atas. Jadi masukkan huruf ra yang bertanda baris depan ni dalam huruf lam yang bersabdu ni. Jadi nasrullah, nasrullah, rullah. Dapat? Nasrullah. Dua harakat sebab kalimah Allah walaupun tanda baris pendek di sini tapi dia adalah dua harakat untuk special case. Kalimah Allah lafzul jalalah kena baca dengan dua harakat. Okey. Jadi nasrullahi wal, bukan hi wa. Masuk dalam huruf yang pertama yang ada tanda baris. Tanda baris di sini ada tanda lam yang mati, bukan wa fat. Wal. Wal matikan dengan l. Ini huruf fa, huruf f. Fat. Fat. Semalam kita dah ulang kaji huruf ta, dia ada angin, hamas yang keluar. Jadi fat. Jadi belum habis lagi, tengok huruf ha yang pedas. Ha yang pedas ada angin. Jadi kena sebut huruf ta dulu baru huruf ha yang pedas ni. Dua-dua kita kena matikan sebab kita nak berhenti di sini. Jadi wal fat. Ada angin. Ha di belakangnya kena matikan. Wal fat. Dapat? Wal fat. Ada yang tak dapat kita ulang lagi. Wal fat. Okey. Mula sebut huruf ta dulu baru sebut ha, bukan wal fah. Jangan sebut ha baru ta. Susunan dia adalah ta dulu matikan baru bunyi ha yang pedas ni. Wal fat. Dapat? Wal fat. Okey, kita ulang dua kali. Idza jaa nasrullahi wal fat. Dapat? Ada spicy bunyi pedas di belakangnya. Okey, ulang lagi. Idza jaa nasrullahi wal fat. Dapat? Okey, masuk ayat yang kedua. Ayat yang kedua sedikit panjang. Okey, perlahan-lahan Okey. Ustazah baca satu-satu huruf. Okey, wa ni kena huruf dia di bibir keluarnya. Jadi jangan buka mulut luas-luas Bukaan mulut tu kecil saja. Wa. Jadi dia sengih wa. Dapat? Waro, bukan waro. Tebalkan sebab ra yang baris atas, ra baris depan sama juga di sini kena tebalkan. Waro. Macam kita tulis ra tu, kalau baris atas macam kita sebut perkataan Mak Saleh, orang putih kata ra. Okey, ra, bukan ra. Jadi tebalkan waro ai. Okey? Ai, bukan a. Waro ai dengan matikan dengan ya di sini Jadi huruf y. Waro ai ta. Tengok selepasnya ada tanda hamzah wasal. Hamzah wasal adalah huruf yang dia bukan huruf dia adalah tanda bacaan. Okey, ada kepala huruf sad di sini, abaikan dia saja. Okey. Masuk dalam huruf lam tak ada tanda bacaan, abaikan lam. Huruf yang pertama yang ada tanda baris huruf nun Jadi waraitan, nun yang bersabdu. Kita dah ulang kaji sebelum ni. Ada wajibal gunnah ataupun wajibul gunnah. Wajib dengung. Dengung dua harakat. Tak boleh waraitanna. Tanna. Ada double N di sini double N untuk dengung. Okey, huruf nun adalah huruf N jadi kena dengung dua harakat. Waraitanna sayada. Dal kita jumpa lagi dalam surah Al-Ikhlas. Hari tu dal yang qalqalah surah. Okey, jadi kita kena baca dengan dal qalqalah. Ada lantunan yang kecil lantunan yang ringan, bukan yad
Jadi tersekat bacaannya kalau kita matikan dengan jelas. Yad. Jadi bacaan yang bertajwid, sempurnakan hak huruf tu, huruf dal yang mati, kena lantunkan dia. Yada, yada, yada. Lalukan saja seolah-olah tak ada tanda mati kat sini. Jangan matikan dengan jelas. Bukan yad. Yada, yada. Dapat yada khulu, khu, huruf kha. Kha dah mana? Daripada rongga kerongkong kita, awal tekak kita. Macam huruf KH. Huruf Melayu kita huruf KH. Jadi dia daripada rongga kerongkong. Okey, bukan yada kulu, bukan huruf qaf, huruf kha dalam kerongkong kita. Huruf qaf di pangkal lidah. Ini kha. Yada khulu, khu pendek, lu panjang sebab selepas nombor 9 ni, tanda baris depan ni ada waw yang mati. Jelas ke surah ni? Ada yang tertutup gambarnya. Okay, nampak Okey. Yadkhulu nafi, fi dua harakat na ni bukan panjang dia sebab font dia bila ditarik huruf nun ni jadi baris pun dia panjang, tapi dia adalah satu harakat pendek, bacaan pendek. Okey, ahlan wa sahlan yang baru masuk, okey, bantu Ustazah untuk share kepada rakan-rakan yang lain supaya lebih ramai dapat manfaatnya. Mungkin ada yang dah baca surah An-Nas ni tapi baca tanpa bertajwid, jadi kita bimbing daripada huruf ke huruf supaya bacaannya lebih mantap dalam solat kita. Sebab dalam solat kita kalau nak baca surah kita mesti baca bertajwid. Di luar solat tak apa, kalau nak baca yadkhulu tanpa lantunan pun tak apa. Tapi dalam solat, okey, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, okey, bersolatlah kamu sebagaimana aku solat. Nabi bersolat dibaca bertajwid. Jadi dia sempurnakan hak huruf dan dengan hukum tajwid yang betul. Jadi kita cuba walaupun kita bukan orang Arab, tapi kita cuba menggunakan lahjah Arab yang betul sebab kalau baca dalam solat surah satu surah katakanlah kita ada banyak huruf di sini satu huruf ganjarannya 50 gandaan 50. Kalau kita di luar solat dalam keadaan berwuduk, ganjaran satu huruf sama dengan 10. Tanpa wuduk, satu huruf, satu ganjaran saja. Jadi usahakan untuk membaca yang terbaik dalam solat kita. Boleh? Okey. Jadi ni dah habis. Fi dua harakat bukan fi satu harakat. Bukan fi di. Fi di dal baris bawah bertemu dengan ya pun huruf mad Jadi fi di nilla. Jadi yang ni kita baca dengan huruf baris bawah, nipiskan dia. Jangan bukan ni nil. Okey, jelas ke? Okey, fi dinillah. Dapat? Hi af waja, bukan up. Jangan ada kol-kolah pula kat sini Yang ni af. Huruf F matikan F. Af wa, bukan af wa. Nipiskan af waja. Dapat? Okay, kita ulang 2 kali daripada awal. Wa ra'aitanna sayadkhulu nafi dinillahi afwaja. Dapat? Okey, alhamdulillah yang dapat Okey, ikut ustazah saja kalau tak kenal huruf tak apa, insya-Allah ada keberkatan, dapat hafal lagi bagus kan, dapat lancarkan bacaan dalam solat kita. Okey, cuba sekali lagi. Wa ra'aitanna sayadkhulu nafi dinillahi afwaja. Alhamdulillah, tahniah dapat baca bacaan yang panjang ni. Kalau yang baru nak belajar Quran mungkin boleh berhenti di sini Okey, maksudnya wa ra'aitanna sayadkhulun. Berhenti kat sini. Lepas tu ambil balik
yadkhulu sampai habis di sini Tapi kalau nafas panjang, okey, cuba baca dengan penuh di sini kita takut ada maksud yang berubah tergantung kalau kita tak baca dengan sempurnakan Tapi sesiapa yang baru nak orang kata belajar pernafasan sebab dalam Al-Quran mencuri nafas adalah haram daripada kita baca panjang sangat tapi kita curi nafas itu haram dalam Al-Quran jadi kita cuba elakkan sebaik mungkin tapi yang masih bertatih tu boleh berhenti di sini lepas tu ambil daripada sini balik boleh tapi cuba orang kata belajar pernafasan yang betul. Teknik pernafasan yang betul ni adalah bagus untuk kesihatan juga sebenarnya Al-Quran tu menyediakan orang kata kesembuhan juga kepada siapa yang mungkin ada asma, masalah pernafasan pernafasan yang betul ni sebenarnya amat baik kita praktikkan dalam membaca Al-Quran sebab sebelum kita baca ayat yang panjang tu kita kena tarik nafas daripada perut sebenarnya siapa yang tarik nafas daripada dada tu mungkin oksigen yang disedut tak sampai 100%. Ada saintis buat kajian 40% saja bila kita sedut kurang oksigen maksudnya oksigen yang dipam ke otak kita akan kurang lah jadi menyebabkan kita semput menyebabkan kita tak dapat baca ayat yang panjang jadi teknik pernafasan yang betul amat penting so dalam kelas kita akan ajar teknik pernafasan yang betul bukan saja macam mana nak sebut huruf teknik pernafasan ni amat penting jadi sebelum kita baca ayat yang baru kita sedut nafas daripada perut dulu tahan kempis bila kita sedut tu perut kita akan kempis jadi perut kita akan kempis jadi dia akan sedut sampai ke hidung okey jangan lepaskan okey bila kita baca tu baru oksigen tu akan convertkan ditukarkan kepada carbon dioxide carbon dioxide tak diperlukan dalam tubuh kita jadi kita nak keluarkan jadi masa kita baca tu carbon dioxide akan keluar sikit-sikit jangan hembus semua kalau hembus semua maksudnya kita sadaqallah lah kita dah terhentilah bacaannya jadi kita haram kita mencuri nafas pula ambil nafas yang lain jadi hati-hati baca Al-Quran ni kena berdisiplin maksudnya kena sedut oksigen dulu baru boleh baca okey sedutnya daripada perut bukan daripada dada okey sama-sama okey ini kita akan berhenti di sini lepas tu kita akan sambung daripada sini ke sini okey insyaallah sama-sama ikut ustazah ini kita tengok huruf fa okey fasab sa bertemu dengan ba jadi huruf ba ada dua kat sini jadi bukan fasabih fasabih ba tu kena tekankan sebab ada dua huruf ba di sini fasabih okey ini macam mana nak sebut huruf yang bertingkat ni tengok huruf yang terjongkit dulu jadi tanda bacaannya tengok baris bawah huruf yang ada titik bawah huruf apa ba jugalah jadi B baru tengok huruf yang sini yang bawah ni jadi huruf apa ni tak ada titik adalah huruf ha okey ha dalam keadaan tunggal macam ni kalau dia bersambung dia jadi macam ni ha ni samalah jadi biham ha yang pedas biham di jangan berhenti di sini okey kita tengok huruf ra yang tebal bertemu dengan ba bersabdu jadi dia kena tebalkan kembungkan mulut rob penuhkan udara dalam mulut kita rob bika okey ahlan wa sahlan assalamualaikum yang baru join okey kita tengok huruf ba di sini sebab kita nak tekankan rob bika okey dapat okey ulang daripada ni awal fasabbih bihamdi rabbika huruf dal ingat lagi huruf dal bukan dadidu cuba sebut budak-budak duduk jadi kita kena lahjah Arab yang betul hujung lidah tekan kepada pangkal gigi kacip ataupun gigi gigi gunting kita
Jadi di. Okey, dapat fasabbih bihamdi rabbika. Jangan berhenti di sini. Kaf bacaan satu harakat pendek jadi kena sambung. Rabbika bukan was Ni adalah bukan alif dia adalah hamzah wasal. Hamzah yang menyambung. Jadi abaikan saja jangan sebut huruf, jangan sebut tanda bacaan ni ia bukan alif. Okay, abaikan saja. Masukkan huruf waw ni dalam huruf sin yang tanda mati. Jadi was bukan was tebal, bukan huruf sad nipiskan. Was. Okay, sengih luas-luas senyum luas-luas. Was bukan tak, bukan huruf qaf ni huruf ghain ghain dalam tekak kita di bahagian tekak yang awal. Wastaghfir fir, tapi kita nak berhenti di sini ada huruf ha bulat ataupun ha yang huruf H. Jadi kena bunyikan huruf H di sini. Jadi matikan wastaghfir fir. Bunyikan ra dulu, fir, baru bunyi huruf ha tu bukan ha pedas huruf H wastaghfir. Okey, kita ulang 2 kali fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dapat? Ulang lagi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Okey, dapat? Alhamdulillah, tahniah. Okey, last kali pendek saja. Okey, innahu, nun yang bersabdu macam tadi juga ada double n double n di sini. Jadi kena tekan innahu, 2 harakat wajibal gunnah dengung hu kena baca dengan 2 harakat. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Puan Syarifah dapat bersama kita. Kita masuk ayat yang ketiga surah An-Nas. Kalau dalam Al-Quran boleh buka mushaf Al-Quran muka surat 603 Okey, hu 2 harakat. Yang ni tanda bacaan pendek sebab ha di sini tak ada waw kecil. Yang ni tanda bacaan panjang 2 harakat. Okey, ini ka bukan ka pendek ni ka ada alif jadi 2 harakat. Innahu ka. Okey. Na pendek juga jangan berhenti di sini. Ka na tau. Masuklah huruf ta yang berjumpa dengan waw ni Asalnya ta berjumpa dengan waw. Tawa. Okey, jadi tawa waw yang nipis. Sama juga afwa, nipis kan, bukan wa. Buka mulut luas tak boleh buka mulut yang bukaan yang kecil saja sebab waw ni huruf yang nipis. Jadi tawa. Yang ni ba. Kenapa ada tanda mim di sini? Sebab selepasnya ada, kalau kita baca surah dalam Al-Quran, selepasnya ada, kalau bismillah ini ada orang nafas panjang yang nafas panjang dia mungkin menyambung surah yang pendek ni sebab dia ada 3 ayat saja, dia nak sambung ke surah yang selepasnya, surah Al-Kafirun. Jadi sebab tu untuk yang nafas panjang diletakkan tanda mim mati ni sebab kalau kita sambungkan ayat yang ketiga surah An-Nas dengan bismillah ni jadi tawwabam, dia ada hukum lain. Tapi sebab kita nak wakaf di sini, kita nak berhenti di sini, kita matikan kita baris 2 asalnya. Di sini sebenarnya ada baris 2 tapi resam Usmani dia memudahkan kita sebab dia menunjukkan ada pertemuan hukum kalau kita menyambung. Sebab tu mim ni dah ada siap-siap di sini. Tapi kita nak wakafkan dia, kita buang. Okey. Baris yang 2 tu tinggal 1 saja. Jadi baca dengan 2 harakat. Tawwaba. Dapat? Kita ulang balik 2 kali. Innahu kana tawwaba. Dapat? Innahu kana tawwaba. Okey, alhamdulillah.
InsyaAllah lepas ni boleh terus praktis. Baca bertajwid surah yang pendek saja, 3 ayat saja, tapi sebutan hurufnya mungkin lebih susah, lebih mencabar berbanding pada surah-surah yang panjang. Huruf-hurufnya tak banyak yang terkehel lidah kita, tapi yang ni memerlukan kita menggunakan lahjah Arab yang betul. Jadi boleh praktis terus. Kalau nak solat duha, mungkin tak ingat surah duha, panjang sangat, kita baca 3 ayat saja, tapi baca dengan berkualiti lah. Pastikan baca dengan bertajwid, memberi hak kepada setiap huruf. Yang mana huruf yang bersabdu, ingat mesti ada 2 huruf. Huruf nun mesti baca dengan dengung. Jadi jangan skip. Jangan ada yang tergugur hurufnya tanpa sengaja, tak apa. Tapi kalau kita dah tahu sekarang ni, dah boleh praktis, masih silap, maksudnya ada kekurangan lah dalam bacaan kita. Jadi boleh mantapkan lagi. Jadi kita ada program untuk pemantapan. Siapa yang nak join kelas kita, boleh masuk dalam grup Telegram. Telegram kita akan bagi tahu kelas-kelas yang akan berlangsung untuk kelas tertutup, InsyaAllah. Bantu Ustazah untuk share kepada rakan-rakan yang lain, sahabat-sahabat yang tak dapat hadir ke majlis ilmu hari ini. Mungkin ada saham akhirat kita, bantu share saja pun dapat saham akhirat, pahala yang berpanjangan. 3 benda saja kita akan bawa ke kubur. Yang pertama, amalan soleh. Amalan soleh ni termasuk kita hadir ke majlis ilmu. Kalau ada sahabat yang tak dapat hadir, kita share kat dia, tak apalah. Mungkin dia boleh tengok rakaman. Sebab kita share ni, dia pun dapat improvekan, dapat perbaiki makhraj huruf dia. Selama ni selalu tak pasti macam mana nak sebut huruf kha, macam mana nak sebut huruf sad, tapi dah faham sekarang ni, boleh terus apply. Maksudnya kalau dia dah boleh baca dalam solat dia, sebab dia baca dalam solat tu, kita pun dapat share pahala, insyaAllah. Setakat ini saja untuk hari ini. Kalau ada apa-apa soalan, boleh komen. Mungkin ada yang nak bertanya apa-apa, Ustazah cuba jawab nanti kalau tak sempat dekat sini. Jadi boleh tengok komen nanti. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Sama-sama ikut Ustazah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang daripada Ustazah. Minta maaf sebarang kekurangan. Terima kasih kepada Puan Hajar Resida join kita pagi ni. Tuan Kamruzaman Wahab, Puan Siti Khadijah, Siti Hatijah, maaf sebut nama salah. Puan Sarifah Rashid, dan juga Puan Zahra Ismail, sahabat saya ni. Alhamdulillah. Sama-sama kasih. InsyaAllah jumpa lagi pagi esok. 7 pagi. Ustazah Ustahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.